Hello guys, welcome to the video. Sekarang aku ada dekat Putrajaya untuk daftar My Digital ID yang ramai orang tu cakapkan tu. So, aku tunjuk ada dekat korang tempat yang mana korang kena cari. So, dekat sini kita ada dekat Putrajaya, dipanggil Pasar Asih. So, ni adalah tempat yang korang nampak. Cuba korang tengok dekat keliling. So, bangunan yang pernah cari adalah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Polisi. Ada dua tau. Ada sebelah sana satu. Yang tu bukan. Yang satu lagi sebelah sini. Sebelah kanan tu yang korang kena pergi untuk nampak ataupun guna kios My Digital ID. Jom, aku tunjuk ni kat korang. Okay, masuk dekat sini tu sebenarnya tak pasti kena panjang minta permission ataupun tak. Rasa macam tak kot. So, masuk dekat dalam ni. So, ni bangunan. So, dekat sini akan ada kios untuk korang daftar. Nampak kosong juga sebab sini macam ada press kita nanti. Kita lagi Kementerian Sains dan Inovasi ni. Lepas tu ni adalah kios untuk My Digital ID untuk korang daftar. Kau pernah tahu kan, My Digital ID ni kan dah punya spec dah was announced and akan diimplementkan. Sekali ni kita tak ada mesin kios untuk daftar My Digital ID ni. So that dia tak terlalu dalam pasal untuk berubah kepada semua digital. Kau tengok nak kau punya lesen, kau punya road tax, semua dah ada dekat dalam app JBJ kan. So sekarang ni adalah alternatif untuk kau punya IC pula. Cuma dekat sini My Digital ID bukan 100% rely on My Digital ID lagi. Kita still perlukan physical IC card no. Tapi kita nak daftar My Digital ID ni, so aku dah ada IC aku dekat sini. Kau tak pernah nampak, tapi dia adalah IC aku. Kita akan daftar. Cara daftar dia pula actually quite simple je. Tekan start, get Digital ID. Lepas tu pastikan kau ada My Card, ada phone, ada My Digital ID app dalam korang punya smartphone. So, aku terus buat dekat sini. Tekan yes. Dan dia akan terus buat ready. Aku dah ada phone aku dekat sini. Yang mana aku sebenarnya baru je nak install My Digital ID. Okay, dah install dah. Okay, place the thumb. Aku akan letakkan jari aku dekat sini. Alright, nanti aku akan tinggalkan nama aku. Okay, launch dekat kau punya app. Buka dia app. Okay, you do not have Digital ID yet. So apply. Bikin scan. Kita akan scan dekat sini. Terus nampak dia punya kau punya IC lah information. Ya, application is in process. Please remove your My Card session on your phone. Ini the off now. So ni je, ni just macam nak confirmkan yang korang tu kat sini kena data dekat sini. Nak tahu yang memang physical ID ni ada info lah. So tu adalah part untuk sahkan yang korang memang nak daftar untuk My Digital ID. Next step is dalam app pula. Alright, aku baru je balik daripada Putrajaya. So, kena juga buat video record macam ni untuk ceritakan sikit tentang My Digital ID. Yang mana kau nampak dekat situ aku tak pakai proper punya setup kan. Aku record pakai phone je sebenarnya. So, aku tak puas hati dengan audio tu. So, aku akan explainkan dalam studio guna mic yang proper untuk jelaskan dekat korang satu-satu. Alright, now kita cakap sikit pasal My Digital ID dekat aku punya smartphone dekat sini. Aku dah install macam yang kau boleh nampak dekat sini. Tekan sahaja My Digital ID, akan keluar dekat sini dia punya tarikh. Apa yang kau boleh tengok sebenarnya adalah issued. Contohnya macam korang punya nama lah, nama dan juga nombor IC. Kemudian issued by, which is dia punya company, organisation dan sebagainya. Validity, yang mana bila korang boleh guna My Digital ID ni. Dan juga info tentang fingerprint, yang mana bila kau letak kau punya IC tu dan kena verify by guna scan, guna jari tu, dekat sini dia orang macam guna data sahaja untuk enablekan that kind of info, untuk enablekan bila kau pergi dekat mana-mana government punya servis, sama ada nak buat road tax ke, nak renew lesen ke dan sebagainya. So that's come into play bila korang guna My Digital ID. Now, kita nak cakap sikit pasal apa yang aku dapat dekat sini, apa yang aku boleh buat and apa penggunaan untuk My Digital ID ni untuk aku sendiri. Okay, apa yang aku boleh cakap dekat sini adalah menurut apa yang aku tengok dalam app ni, korang tak boleh nak install ataupun letakkan dua Digital ID dalam dua phone. So maksudnya dekat sini korang kena revoke balik kau punya ID dekat dalam telefon ni untuk letak dalam telefon yang baru. Maksudnya dekat sini korang tak boleh ada dua Digital ID at the same time on a two phone. Faham tak?
So dekat situ untuk kita orang ni sebagai seorang reviewer sentiasa tukar phone, benda tu akan bagi masalah dekat kita orang, tapi aku faham. And dia sebenarnya ada expiry date. So dekat sini kalau kau tengok My Digital ID aku ni, dia ada tarikh sampai 6 Disember 2024. Maksudnya dekat sini dia hanya boleh pakai dalam masa setahun sahaja. So maksudnya dekat sini adalah lepas setahun korang kena pergi balik dekat kios tu untuk renew balik korang punya My Digital ID. But aku faham juga kenapa dia orang buat macam tu, sebab tak semua orang sebenarnya akan pakai phone like 5 years ataupun 10 years kan. So usually orang akan tukar phone like 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. So setahun sekali untuk renew My Digital ID tu is a proper year untuk dia orang implementkan benda tu. Sekarang kita akan bagi satu senario lah kan. Phone ni kena curi. My Digital ID aku actually ada dalam ni. Apa jadi dengan My Digital ID aku tu? App My Digital ID ni recognisekan korang punya phone ni adalah satu benda peribadi. So every time korang kena ada lock. So bila ada lock macam ni, menunjukkan yang dia sebenarnya tak perlukan lock untuk dia orang punya My Digital ID app. Make sense lah, sebab korang bukan ada letak orang kata duit pun dalam My Digital ID app ni kan. So that's why dia tak ada macam orang kata face unlock ke fingerprint scanner untuk masuk dalam access My Digital ID ke, tak ada lagi setakat ni. Dan korang kena ingat setiap phone akan ada feature lock mana-mana app yang korang nak. So ni pun tak terkecuali, korang boleh buat walaupun My Digital app dia tak bagi benda tu. Okay, now assume orang tu memang boleh unlock korang punya smartphone lah kan. Dia pergi dekat My Digital ID ni, apa je yang dia boleh dapat? Apa yang dia boleh tengok? Kalau korang nak tahu, tak ada information yang orang kata ketara sangat yang korang boleh tunjuk, yang korang boleh dapat bila buka My Digital ID app ni. Sebab bila korang tekan use, dia hanya pergi dekat scan untuk QR saja, yang mana benda ni usually pergi dekat counter untuk orang kata bagi information korang. So dia tak ada, basically pencuri tak ada benda tu. Dan kalau tengok info dia pun, Digital ID tu hanya ada nama, nombor IC, tak ada alamat, tak ada gambar, tak ada macam-macam yang aku rasa macam compromise untuk aku sendiri bila orang curi telefon aku. So far tu je lah information yang aku boleh tunjukkan dekat korang menggunakan Digital ID daripada government kita ni. Alright, now kita cakap sikit pasal dia punya kelebihan lah dekat sini. Apa kelebihan ada My Digital ID dekat dalam sesebuah smartphone? Yang pertama sekali, usually pengguna akan risau kalau data actually jatuh dekat tangan orang lain. Sebab kalau ikutkan, kita punya data ni banyak kali leak tapi tak ada orang kisah sangat sebab tak ada duit orang yang hilang kan. Tapi bila ada, dia salahkan bank. Betul tak? So dekat sini sepatutnya My Digital ID adalah satu encrypted punya orang kata sistem. So sepatutnya dia akan selamat, tak mudah untuk orang crack. And boleh kata tu adalah top priority lah bila cakap pasal data dalam orang kata internet lah. Lepas tu walaupun government cakap yang My Digital ID bukan lagi satu pengesahan untuk IC bila pergi dekat mana-mana, but bila ada macam ni, kita nampaklah future macam mana kan. Kita no longer use IC in the future once semua orang dah ada. Tapi bila kita orang kata perluaskan penggunaan untuk My Digital ID, kita tak perlu lagi nak bawa IC dekat dalam poket, dan juga IC tu sebenarnya tak adalah sampai kita nak kena jaga. Aku ingat lagi dulu aku pegang IC tu sampai dah terkopak dah. Pernah tak korang pergi dekat mana-mana jabatan kerajaan nak scan IC dan juga nak chop jari, IC korang tak boleh nak baca. So IC korang rosak. So dekat situlah yang mana aku kata benda ni sangat-sangat function bila implement dekat sebuah smartphone and jadikan dia sebagai Digital ID dalam app je. Tu yang senang sebenarnya. Alright Fazli, so apa kelemahan untuk My Digital ID ni? Pertama sekali, aku lebih pandang kepada orang yang lebih tua lah. Contohnya macam orang yang tak ada phone. Yelah, orang dulu tak semua orang pakai phone, and tak semua orang tahu pakai phone even dia ada phone smartphone. Betul tak? So contohnya macam kalau orang tu pakai phone yang tak ada dalam operating system dia ataupun play store dia, and ada orang macam refuse to pakai phone, still pakai classic phone, basically a dumb phone lah kan, bukan smartphone. So dia orang tak ada My Digital ID. So apa jadi dengan dia orang ni? So tu adalah a few kelemahan lah untuk My Digital ID dalam dia orang punya smartphone ni ataupun dalam app. Lepas tu aku tak berapa nak yakin sangat dengan government untuk implement My Digital ID ni, disebabkan bila kita tengok apa yang jadi dengan road tax dan juga lesen kereta, lesen motor, semua benda guna JPJ. So dalam app JPJ tu akan ada kau punya lesen lah basically, but
bila pergi dekat roadblock still perlukan physical lesen dan physical road tax. Tapi pada masa yang sama dia cakap tu tak perlu dah. So it's quite confusing, and aku harap polis JPJ dan juga penguatkuasa dapat implement benda tu dengan efisien and tak menyusahkan orang. Jangan buat orang kata U-turn untuk implement benda ni. Kalau boleh jangan. All out, don't look back, tu je. Alright, that's that untuk dia punya kelemahan. Kalau kan ada a few things lagi aku nak cakap, tapi kita not go into detail sangat, even kelebihan pun. And another thing yang mungkin korang macam persoal juga, My Digital ID ni diperlukan ke untuk login dekat mana-mana? Contohnya sebab bila kau cakap macam all in one login nak register kan. So Google, Facebook, X, kita perlu ada My Digital ID ke untuk login dekat all those social media apps kan? Sepatutnya tak ada. Sebab apa? Dulu masa tahun 2017 pernah ada fight untuk buatkan kita punya ID ni tie dengan social app, so that kita tahu tu adalah orang yang sebenar. Kita nak lawan bot kan. Tapi benda tu tak kuat kuasa kan, so tak ada orang lawan pun. So benda tu still korang kena login pakai email Gmail macam biasa lagi, tak ada masalah pun. So dia tak tie dengan semua social media yang ada dekat luar sana. Tapi apa yang aku nampak sebenarnya adalah banking dekat dalam Malaysia ni akan gunakan ke ataupun tak My Digital ID dalam dia punya apps. Sama ada Maybank ke, CIMB, RHB, Public Bank akan perlukan tak secara mandatory untuk login menggunakan My Digital ID ataupun tak. So tu adalah a few question. Dan My Digital ID ni dia tak complete lagi dengan dia punya orang kata sistem, dia punya apa dia punya kelebihan, apa yang dia boleh buat, apa yang dia tak boleh buat. Setakat ni kita masih lagi dalam proses untuk tahu kemampuan My Digital ID. And siapa lagi yang nak support penggunaan My Digital ID tu dalam apps diorang. So far kita tak ada clear picture lagi pasal benda tu. So aku harap dah jelas dah apa yang aku ceritakan dekat korang ni, so that korang sendiri tahu mana nak pergi buat, apa yang korang perlu tahu bila pergi dekat sana, dan juga apa kelebihan dan juga kelemahan bila ada My Digital ID dekat korang punya smartphone. Okay? Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Cuba komen dekat bawah, kau excited dengan My Digital ID ataupun tak? Aku nak tahu juga.